لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kembali kursus haji bersiri minggu yang keempat ni. Syarat bagi wajib haji dan umrah, syarat-syaratnya. Tadi saya cerita tadi tentang berakal. Tidak wajib bagi yang tidak siuman, gila. Ya, macam orang gila. Jadi kalau orang gila ni sampai di Mekah dia gila, sampai di Mekah gila, tuan-tuan, itu tak upaya, tuan-tuan, tak dapat haji sebab tak siuman. Dia syarat-syarat wajib ni mesti orang tu siuman, ya. Tapi kalau duduk tak sedar diri, tuan-tuan, orang kata kan, ni tak dapat haji, tuan-tuan. Pergi sajalah tapi tak dapat haji. Sebab apa? Sebab gila, tuan-tuan. Baik. Yang seterusnya adalah merdeka, tidak wajib kepada hamba. Hamba tak wajib. Ya, tidak wajib kepada hamba. Yang seterusnya ialah berkuasa, tuan-tuan. Berkuasa tidak wajib ke atas mereka yang tidak mampu. Ya, tak wajib kepada atas orang yang tak mampu. Tak mampu, tak wajib. Yang termasuk wajib ni, tuan-tuan, kalau dia dapat tiket free, itu bukan mampu lah. Orang bagi tiket, orang bagi tambang free, itu mampu lah, tuan-tuan. Ya, mampu tak tambang ya, makan tak lagi, tuan-tuan. Kadang-kadang dapat tambang ya, tuan-tuan. Ya, itu pun dikira mampu lah, tuan-tuan. Kemampuan, ya, dapat tambang free, free. Ataupun kerja di Mekah, tuan-tuan, kerja di Mekah, siapalah tak mahu duduk sama. Ya, itu termasuk dalam berkuasa ataupun mampu. Ada kemampuan ni, kemampuan termasuk duit ringgit, duit tambang. Kemampuan termasuk juga, ya, termasuk juga sihat ni mampulah. Ya, jangan sakit ya, tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak pergi Mekah ni, tuan-tuan, semua dah okey dah, tapi tak cukup lagi. Apa dia? Sakit, tuan-tuan. Sakit apa? Sakit jantung, sakit darah tinggi, sakit kecil manis, tuan-tuan. Kecil manis tak lepas, tak boleh pergi Mekah, tuan-tuan. Cek, tuan-tuan, darah tinggi tak lepas, tak boleh pergi, tuan-tuan. Kena puasa, tuan-tuan. Puasa, tuan-tuan. Akhirnya cek boleh pergi, tuan-tuan. Ada doktor tak approve, tuan-tuan, boleh pergi. Sebab apa? Sebab tak sihat. Jadi, tuan-tuan, nak pergi ke Mekah ni mesti sihat, tuan-tuan. Ya, mesti sihat. Yang tadi ni dialisis ni, dia ni mungkin dalam 1000 ada seorang. Dalam berapa ni, tuan-tuan, ada berapa orang ya, tuan-tuan, yang boleh pergi haji dengan pakej. Yang pakej tu pula boleh terima. Kalau pakej tak terima, tak boleh pergi juga, tuan-tuan. Ya, pakej yang sanggup. Pakej sanggup sebab ada anak dia, ada menantu dia, boleh tengok. Jadi, tuan-tuan, tu semua boleh pergi lah, tuan-tuan. Ada yang boleh pergi, tuan-tuan, boleh pergi. Ya, tapi dalam keadaan sakit dan sebagainya. Ya, ada satu jemaah haji yang sakit kencing manis, suami isteri. Ya, pergilah, tuan-tuan, sampailah pergi dah ke Arafah, balik ke Mina, terus balik ke Mekah. Tawaf dah habis dah, tuan-tuan. Lepas habis tawaf, meninggal. Sakit kencing manis, tuan-tuan. Ya, bengkak kaki habis semua, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, satu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Banyak, tuan-tuan, kejadian-kejadian yang tak termasuk di dalam berkuasa ini ialah sihat. Sihat ini, tuan-tuan, ya, termasuk jaga dalam arti kata berkuasa, tuan-tuan, sampai ke tanah suci. Mampu. Ya. Sihat, ada duit, ada tambang,
Ya, itu tuan-tuan termasuk semua tuan-tuan. Ini berkuasa, tuan-tuan tengok berkuasa lagi. Ya. Berkuasa dengan diri sendiri. Ada tambang pergi balik, ada bekalan nafkah. Ada kenderaan pergi balik, aman dalam perjalanan pergi balik. Itu tuan-tuan, tu dikira berkuasa. Ya. Kemudian yang kelima, sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan juga dikira berkuasa. Yang keenam, berkesempatan masa, sempat lagi. Ya, ada kesempat lagi tuan-tuan. Tu dipanggil berkuasa dengan diri sendiri. Berkuasa dengan pertolongan orang lain, yakni buat badal haji tuan-tuan. Badal. Ya. Buat badal ni uzur. Pertama dia uzur tidak dapat mengerjakannya, dia boleh badal. Yang kedua, atau sakit yang tidak ada harapan sembuh, yang ni boleh buat badal. Ya, boleh buat badal. Badal ni pada upah haji tuan-tuan. Yang ketiga, terlalu tua sangat, dah tak larat dah nak pergi dah. Khatiar, Arab panggil khatiar. Khatiar ni dah bongkok sungguh dah, tak boleh pergi, tak larat dah. Ya. Jadi maknanya orang yang khatiar ni tak boleh, dia kena badal lah, badal haji lah, dengan pertolongan badal haji, upah haji. Ya, wajib waris-waris dia kumpul buat badal haji. Yang keempat, atau yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayatnya. Telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayatnya, yang ni pun boleh buat badal, kena buat badal. Ya, dia tak kesempatan. Adapun syarat-syarat berkuasa, syarat-syarat tambahan ialah bagi perempuan dengan izin suami ataupun walinya. Izin suami. Nak pergi haji kena izin suami ataupun izin wali dia. Ya, izin wali. Jangan kita pergi sendiri gitu saja tuan-tuan. Orang perempuan dia kena ada izin tuan-tuan. Ditemani oleh suami ataupun mahram perempuan yang dipercayai. Sekarang ni nak pergi Mekah tuan-tuan, nak pergi Mekah umrah ni. Bawah pada 45 tahun ke bawah, 45 tahun ke bawah, 44 tahun ke bawah. Ya, nak pergi kena ada surat wali. Ya. Surat apa lagi surat tuan? Surat nikah tuan-tuan. Ya, sijil nikah. Kena cop tu pula, cop pejabat agama, cop Kementerian Luar pula, 2 kali cop lagi. Ni nak pergi Mekah ni tuan-tuan, nak pergi umrah. Ya, tapi kalau 45 tahun kata tak payahlah, tak payah ada wali lah. Ya, tak ada apa pun tak apa tuan-tuan, bagi pasport lepaslah, alhamdulillah. Tapi kalau 44 tahun ke bawah nak pergi kena ada surat beranak, kena ada surat beranak, photostat surat beranak, cop. Kalau jaiz lah, kalau ya jaiz, kemudian cop kharijiyah tuan-tuan, jakim. Ya, jakim Wizaratul Kharijiyah, Kementerian Luar, Kementerian Luar Negara, Wisma Putra, cop. Nak pergi tuan-tuan, nak pergi Mekah. Ya, tuan-tuan. Ni syarat terbaru ni, baru-baru ni tuan-tuan, syarat. Nak pergi Mekah semua tuan-tuan nak kena pulun dah tuan-tuan. Ya, yang nak pergi tu kadang-kadang Allahu Akbar tuan-tuan, dugaan tu tuan-tuan nak pergi ni. Ni tak lama lagi tuan-tuan kalau nak pergi Mekah. Ya, nak pergi Mekah dia ni, nak pergi haji dah hak kota. Umrah pun tuan-tuan tak lama lagi tuan-tuan nak pergi umrah, dia kira kota dah tuan-tuan. Ni tak lama lagi kota tuan-tuan. Nak pergi umrah pun kena kota tuan-tuan. Ya, tuan-tuan. Jadi syarat-syarat tambahan orang perempuan nak pergi, ya, nak pergi Mekah. Daripada dulu senang boleh tumpang wali, boleh tumpang ni, tumpang orang. Kadang-kadang tumpang suami orang tuan-tuan. Ya, ni tuan-tuan, tumpang suami orang boleh pergi Mekah lah. Lah ni tak boleh tuan-tuan. Nak pergi ya tuan-tuan, nak kena ada surat nikah. Kalau tak nikah, kena nikah dulu tuan-tuan. Tu orang perempuan. Baik, mahram bagi seorang wanita. Ni tuan-tuan ya. Ini mahram ni kena faham dah tuan-tuan. Ni tuan-tuan boleh baca sendiri. Seterusnya datuk. Kalau wanita, atas dia ayah, datuk. Kan? Bawah anak, cucu, seterusnya. Kan? Tu pak mentua,
Bapak saudara, pak tiri, bapak susuan. Ya, itu tentu wali. Adik-beradik nasab, adik-beradik susuan. Adik-beradik susuan dikira sebagai adik-beradik susuan, tuan-tuan. Ni tuan-tuan, kalau kita nak pergi, kalau ada adik-beradik susuan, ikut dia. Ya. Adik-beradik susuan ni tuan-tuan, adik-beradik yang kita susu dengan mak dia tu. Ya, anak tu susu tuan-tuan, susu, minum susu ibu yang 5 kali kenyang, bukan 5 kali nyot-nyot tuan-tuan. 5 kali kenyang. 5 kali kenyang tuan-tuan. Bukan masa yang sama. 5 kali kenyang ni tuan-tuan, baru syarat nak jadi ibu susu tuan-tuan. Ya, orang perempuan dia tahu lah 5 kali kenyang tuan-tuan. Ini selalunya orang Arab ni tuan-tuan. Orang Arab ni dia menyusu anak orang tuan-tuan. Ambil upah. Zaman Nabi dulu ambil upah menyusu. Sebab tu Nabi SAW ada ibu susu dua orang. Pertama Suwaibah. Ya, Suwaibah. Yang kedua Halimatus Sa'diyah tuan-tuan. Itu tuan-tuan ibu susu Nabi. Suwaibah ni Nabi duduk di Madinah, masih lagi Nabi hantar bekalan makanan kepada ibu susu. Itu ibu susu tuan-tuan. Ya. Baik tuan-tuan, dah habis dah tuan-tuan. Ada tuan-tuan nak tanya lagi tuan-tuan? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Bagus tuan-tuan. Baik, kita masuk tuan-tuan, masuk kepada rukun haji dan rukun umrah tuan-tuan. Saya nak guna sikit tuan-tuan papan putih. Ini perbincangan kita tuan-tuan ya. Dalam haji ni tuan-tuan, haji dan umrah, tuan-tuan kena buat macam ni tuan-tuan. Saya nak kena tulis tuan-tuan macam ni. Ni kalau umrah dia ada 3. Pertama dia panggil rukun. Pertama dia panggil rukun. Yang kedua wajib. Yang ketiga sunat tuan-tuan. 3 tuan-tuan. Ni umrah. Ya, ni kita nak masuk satu-satu ni tuan-tuan. Lepas ni kita dah mula dah tuan-tuan nak mempelajari ilmu haji, bermula daripada ya haji kemudian masuk umrah. Dalam seumur hidup kita ni tuan-tuan ada 2. Ya, yang wajib pada kita ni ada 2. Pertama, wa atimmul hajjaz, fatuha haji. Yang kedua umrah. 1 haji, 1 umrah. Umrah dia ada 3 macam ni. Ya, 3. Jadi maknanya umrah 1 dia panggil rukun dia niat. Yang kedua tawaf. Tuan-tuan. 3 sa'i. 4 tahallul. Yang kelima tertib. Itu rukun umrah. Tuan-tuan tengok. Rukun umrah. Tawaf ihram umrah. Niat ihram umrah. Tawaf, sa'i, bergunting, bercukur ataupun tahallul. Yang kelima tertib. Haji ditambah 1 lagi dia panggil wukuf di Arafah. Haji ada ya. Kalau haji pun ada 3 ni juga tuan-tuan. Ya, umrah pun ada 3, haji pun ada 3 perbincangan. Nanti saya akan tulis tuan-tuan. Haji tuan-tuan. Ya, haji. Haji tambah 1 lagi ialah rukun wukuf di Arafah. Ini yang kedua. Tawaf jadi ketiga, sa'i keempat, tahallul kelima, keenam
tertib. Jadi tuan-tuan, benda yang ni kita nak belajar. Dalam haji dia ada 3 rukun, wajib dan sunat, tuan-tuan. Ini kan tuan-tuan kena faham, ya. Apa makna rukun? Kalau orang tanya apa makna rukun? Rukun ni makna dia perkara yang mesti dilakukan, disempurnakan ke semua rukun-rukun ni. Kalau tertinggal, sah haji dia? Tidak sah hajinya. Itu makna rukun. Rukun makna dia benda yang perkara yang perlu dilakukan, wajib dilakukan oleh semua perkara rukun haji. Kalau tertinggal, tidak sah hajinya. Itu makna rukun, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Adapun wajib ni ada, kalau haji, kalau umrah dia ada 2. Wajib ni perkara yang mesti dilakukan, ya, mesti dilakukan, tetapi kalau tertinggal atau terlanggar satu perbuatan, masih sah hajinya tetapi kena dam. Wajib masih sah hajinya tapi kena dam. Boleh, tuan-tuan? Itu makna wajib. Sunat makna apa? Sunat buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Tu makna sunat, tuan-tuan. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat tak dapat apa-apa. Itu makna sunat, tuan-tuan. Baik. Perbezaan antara haji dan umrah. Perbezaan antara wajib haji dan wajib umrah. Ya, kalau ada apa-apa hitam besar boleh saya tunjuk, tuan-tuan. Ya. Wajib haji, kita akan mengaji yang ni, ya, tuan-tuan. Ni saya nak mengaji ni, saya nak tunjuk ni. Ya, 3 perkara ni tuan-tuan nak kena belajar. 1 wajib, rukun. Kemudian wajib, kemudian sunat. Begitu juga dengan umrah. Rukun, wajib, sunat. Ya, tapi dalam slide ni dia tak sebut sunat, tuan-tuan. Sunat ni sebahagian je. Tapi saya nak bagi tahu, tuan-tuan, sunat ni pun penting, tuan-tuan. Ya, sunat ni penting, tuan-tuan. Kalau kita buat sunat ni, tuan-tuan, kalau orang tanya, tuan-tuan, dia beza dia, tuan-tuan. Di akhirat besok ni, sunat ni nampak sangat beza antara orang sunat pula, tuan-tuan. Ya, antara orang yang melakukan sunat dan orang yang tak melakukan sunat. Misal contohnya, tuan-tuan, kalau di akhirat besok, tuan-tuan, orang yang banyak sunat ni, tuan-tuan, orang ni gemuk sungguh, tuan-tuan. Ya, orang tanya dia, "Mu ni kenapa gemuk?" Dia kata, "Aku banyak sunat." Ya, banyak sunat. Di akhirat esok tanya pula orang kurus, "Mu ni kenapa kurus?" Dia kata, "Aku kurang sunat." Ya, sunat tak ada. Tapi kalau di dunia ni, tuan-tuan, orang tanya kita, tuan-tuan, satu orang gemuk, satu orang kurus. Kita tanya orang gemuk, "Mu ni kenapa gemuk?" Tuan-tuan tak jawab apa, tuan-tuan? Kenapa gemuk? Ya, dia jawab apa? "Aku kuat makan," tuan-tuan. Ya, aku kuat makan. Di dunia ni, tuan-tuan, aku kuat makan, tuan-tuan. Makan apa? Semua dia tutup, tuan-tuan. Kalau ayam tu, tuan-tuan, ya, sampai ke tulang-tulang pepak mamah, tuan-tuan, buang perut, ya, tuan-tuan, dengan kepala. Ya. Tapi kalau orang yang tak suka makan, tuan-tuan tengok kurus. Kita tanya, "Mu tak makan ke?" Kalau ayam tu dada saja, tuan-tuan, dia makan. Dipilih tang dada ya, daging dada ya, ataupun tang paha, tuan-tuan. Tang lain tak mau. Ya, makan kat bar lah, pepak lah, tuan-tuan. Tu puas bagi kat orang gemuk, tuan-tuan. Dia mamah pepak, kaki-kaki boleh makan habis, tuan-tuan. Kan? Ya, itu, tuan-tuan, tang ayam, tuan-tuan, baru makan sunat, tuan-tuan, baru sunat, tuan-tuan ni. Ya. Jadi, tuan-tuan,
perlu sangat tuan-tuan kita perbezaan antara wajib haji dan wajib umrah ni dia ada beza dia tuan-tuan. Ya, saya padam dulu tuan-tuan ya. Wajib haji dan wajib umrah, tuan-tuan tengok. Ya. Wajib haji niat di miqat sama. Satu dengan nombor dua tu sama, tuan-tuan. Niat ihram di miqat sama. Ya. Yang kedua, meninggalkan perkara larangan dalam ihram sama. Kalau umrah sama, tuan-tuan. Tapi masuk haji wajib dia start daripada nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 dah lain. Ya, perbezaan dia tuan-tuan. Wajib umrah tiada perkara nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, tak ada. Yang ni yang kita nak akan belajar tuan-tuan dalam wajib haji tuan-tuan, wajib haji. Wajib umrah senang ya. Dia ada dua ya. Satu niat di miqat, yang kedua menjaga pantang larang dalam ihram. Boleh tuan-tuan? Nak kena hafal sikitlah tuan-tuan benda-benda ni. Kalau tuan-tuan boleh hafal yang ni tuan-tuan, boleh ya, boleh tumpuan saya nak bagi ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh faham. Ya, tuan-tuan boleh faham tuan-tuan. Dan saya akan buat jadual. Tuan-tuan tahu jadual apa? Jadual bermabit di Mina. Tuan-tuan tengok. Mabit di Mina ni tuan-tuan bukan senang ni. Ya, perkara yang berada di Mina semuanya termasuk di dalam wajib haji. Perkara yang berada di Mina semuanya termasuk dalam wajib haji, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena faham. Apa perkara-perkara yang berada di Mina? Pertama, melontar di Jamratul Aqabah. Itu tuan-tuan kena faham. Macam mana kita nak melontar? Kan? Ini tuan-tuan masalah-masalah semua tuan-tuan. Sampailah kita faham tuan-tuan. Ya? Pertama sekali tuan-tuan, bila kita nak masuk bab haji ni, nak perbincangan tentang tentang rukun haji, rukun umrah, wajib haji, wajib umrah. Pertama sekali tuan-tuan nak kena faham jenis-jenis haji dulu. Ya, tentang jenis haji. Boleh faham tuan-tuan? Baik tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan tentang pertama sekali sebelum kita masuk kepada rukun haji dan wajib haji. Tuan-tuan catat ni dulu tuan-tuan. Mungkin dalam nota tuan-tuan pun ada. Ya, nota tuan-tuan nanti akan dibagi kepada tuan-tuan buku, ya, buku panduan. Ya, kalau ada tuan-tuan yang boleh photostat ni dah tuan-tuan. Tapi kalau ada yang ni saya akan bagi nota kepada tuan-tuan lah. Kalau tak sampai lagi nota daripada tabung haji tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, perkara yang perlu kita pelajari dulu tuan-tuan nak masuk kepada ilmu haji ni tuan-tuan. Pertama, kita nak kena tahu cara jenis-jenis haji. Dia panggil jenis-jenis haji. Haji yang pertama nama dia haji ifrat. Nama dia haji ifrat. Ni jenis-jenis haji tuan-tuan. Nanti saya masuk ya. Ni jenis-jenis haji. Ya. Pertama haji, ya, haji ifrat tuan-tuan. Yang kedua haji tamattu'. Yang ketiga haji qiran tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham dulu. Ya, dah faham yang ni barulah kita masuk kepada rukun. Ya, nak buat yang mana satu? Haji ifrat. Nanti saya tengok tuan-tuan ya, slide yang ke berapa tuan-tuan?
Ni tuan-tuan. Pertama, haji ifrad. Haji ifrad makna dia mengerjakan haji dahulu dalam bulan-bulan haji. Kemudian mengerjakan ibadat umrah. Itu makna haji ifrad. Saya bagi dulu tuan-tuan ya. Haji ifrad makna dia haji mengerjakan haji dalam bulan haji. Bila bulan haji? Bila bulan haji? Bermula daripada 1 Syawal. 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Ya, 10 Zulhijjah. Jadi 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah, tuan-tuan. Jadi orang boleh niat haji bermula daripada raya haji, raya puasa sampai raya haji. Situ saja boleh niat, tuan-tuan. Ya. Adapun ibadat umrah sepanjang tahun. Dia boleh niat sepanjang tahun. Sebab tu orang boleh pergi umrah, tuan-tuan. Umrah, ya, dia boleh pergi awal tahun, dia boleh pergi tengah tahun, dia boleh cuti sekolah, dia boleh akhir tahun. Ya, itu waktu umrah. Ya, yang wajib pada kita, tuan-tuan, haji. Haji ni makna sekali haji, sekali umrah. Tuan-tuan, dua. Haji pertama haji kedua sunat. Umrah pertama umrah wajib, umrah kedua sunat. Itu semua hidup sekali je. Yang wajib sekali saja, tuan-tuan. Sekali haji, sekali umrah. Boleh, tuan-tuan? Jadi pertama haji ifrad. Apa makna ifrad? Ifrad makna dia mengerjakan haji dahulu dalam bulan haji. Bulan haji itu berapa? 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah. Mengerjakan haji dalam bulan haji, kemudian barulah mengerjakan ibadat umrah. Boleh faham? Ataupun secara ringkas macam ni ya. Mengerjakan haji dalam bulan haji, kan? Ataupun dia buat umrah di luar bulan haji. Di luar bulan haji. Bila bulan haji? Di luar bulan haji ni bila? Bukan dalam lingkungan 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Jadi maknanya dia boleh buat umrah sebelum bulan haji. Boleh. Dia pergi umrah, buat umrah dahulu sebelum haji, macam awal tahun. Dia buat umrah di luar bulan haji. Lepas tu dalam tahun yang sama ataupun 3 tahun yang akan datang, 10 tahun akan datang, baru dia pergi buat haji dalam bulan nama dia haji ifrad. Boleh faham? Ada soalan? Tak ada soalan. Bagus, tuan-tuan. Tak ada, tuan-tuan. Baik, saya ulang balik. Ta'rif haji ifrad. Mengerjakan ibadat umrah di luar bulan haji. Di luar bulan haji. Jadi sebelum masuk bulan haji dah buatlah. Kan? Itu satu. Mengerjakan umrah di luar bulan haji, sama ada sebelum ataupun selepas. Dan mengerjakan haji di dalam bulan haji. Itu dipanggil haji ifrad. Boleh faham? Haji tamattu'. Haji tamattu'. Mengerjakan umrah di dalam bulan haji. Mengerjakan umrah di dalam bulan haji. Ya, dia buat umrah dalam bulan haji. Kan? Selepas tu
mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji di tahun yang sama. Dah habis buat umrah, boleh bukakan ihram, kan? Lalu nak pergi Arafah, pakai balik, ya, mandi sunat ihram, pakai balik pakaian ihram, lalu pergi haji. Nak buat haji tahun yang sama. Itu dipanggil haji tamattu'. Dipanggil haji tamattu'. Ya, tadi. Dia ni haji ifrad. Haji ifrad dia tak kena dam, tapi dia ihram dia lama. Kenapa orang kita ni selalu sangat tak banyak orang buat haji ifrad? Soalan dia macam tu. Kenapa orang kita ni tak ramai buat haji ifrad? Kerana ihram dia lama. Tuan-tuan sanggup duduk buat haji ifrad lama? Ya, 10 hari, kadang-kadang 12 hari, kan? Yang mana pergi tu? Kalau yang pergi dekat-dekat, tak apalah. Ya, haji ifrad ni bersesuaian bagi orang yang tahan, kuat. Ya, tapi kalau saya pun tak tahan, tuan-tuan. Ya, saya dalam 14 kali, tuan-tuan, tak pernah buat sekali je, tuan-tuan, haji ifrad. Yang lain semuanya haji tamattu', tuan-tuan, bukan tomato, tuan-tuan. Haji tamattu', ya. Buat haji tamattu'. Tamattu' ni kita buat umrah dalam bulan haji, lepas tu boleh bukakan ihram lah. Ya, bagi lelaki saja boleh buka ni, tuan-tuan. Jangan buka orang perempuan tak boleh pakai, tuan-tuan, ke ihram tu. Ya. Jadi tuan-tuan, orang yang mengerjakan haji ifrad, dia masuk ke Mekah, dia tawaf kudum. Kemudian dia boleh sa'i haji. Boleh sa'i haji. Tapi tak boleh tahallul lagi. Dia tunggulah dalam keadaan dalam pakaian ihramnya, duduk berkekalan dalam pantang larang. Nanti kita akan belajar pantang larang. 13 perkara pantang larang, tuan-tuan. Susahlah duduk dalam pantang larang ni, tuan-tuan. Tapi kalau orang dah biasa, no problem, tuan-tuan. Susah terang mana pun, tuan-tuan, dia sanggup jaga, tuan-tuan, demi nak dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat syurga. Haji mabrur, tuan-tuan. Marah orang tak boleh. Cakap kasar tak boleh. Cakap dengan suami tak boleh cakap tinggi. Itu, tuan-tuan, ketika haji. Ya, tak boleh marah ke orang. Ini kena ada jaga pantang larang, guide. Ya, semua ni tak boleh langgar. Tak boleh sembelih binatang buruan, tak boleh patah pokok, tak boleh garu sikit, garu luruh. Kena, ya. Kalau orang yang orang lelaki pula, dia naik bau, tuan-tuan. Kalau 15 hari, tuan-tuan, tak ni, tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, semua tu kena jaga pantang larang. Susahlah sikit, beratlah sikit, tuan-tuan. Tapi pahala banyak, tuan-tuan, pahala banyak. Tapi ya, bagi mazhab Syafi'i kita, ya, afdal kepada Syafi'i, tuan-tuan, Syafi'iyah, buat haji ifrad. Buat haji ifrad. Tapi ikut kesesuaian kita lah. Ikut penerbangan kita. Kalau penerbangan kita, kalau penerbangan kita awal, kita kena buat haji tamattu'. Kalau penerbangan kita pertengahan, kena buat haji tamattu'. Jangan buat haji ifrad. Lama dia punya, ya, dalam ihram tu lama. Tapi kalau kita buat penerbangan haji ifrad ni bersesuaian bagi orang yang hajinya penerbangan akhir. Itu tuan-tuan kena pilih. Ada tak siapa yang saya dapat, tuan-tuan, surat daripada tabung haji nak tentukan penerbangan dia? Ada tak? Ada tuan-tuan yang dapat? Ada? Dapat? Nak menentukan penerbangan tu. Dia suruh kita pilih. Nak haji apa? Nak pergi awal, nak pergi pertengahan, nak pergi akhir, ujung. Nanti kita pilih lah. Penentuan di sini. Tuan-tuan nak pilih jenis haji apa? Kan? Haji qiran ni,
haji qiran ni bagi dua golongan ni. Dia buat umrah dan haji serentak sekali arung. Tuan-tuan faham? Buat haji dan umrah serentak. Itu saya akan tunjuk tuan-tuan macam mana. Buat haji dan umrah serentak niat. Saja aku niat mengerjakan haji dan umrah serentak. Ya. Nawaitul hajj wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Buat sekali arung. Ni tuan-tuan. Tu haji qiran. Haji tamattu' kena dam seekor kambing. Haji qiran kena dam seekor kambing. Haji ifrat tak kena dam. Boleh faham tuan-tuan? Esok saya ulang lagi. Apa makna haji ifrat tuan-tuan? Haji ifrat makna dia mengerjakan haji di dalam bulan haji, kemudian baru mengerjakan umrah di luar bulan haji. Itu haji ifrat. Apa makna haji tamattu'? Mengerjakan ibadat umrah di dalam bulan haji tahun tu. Kemudian mengerjakan haji selepas tu mengerjakan haji di tahun yang sama. Tu nama dia haji tamattu'. Mengerjakan umrah dahulu dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji di tahun yang sama. Itu dipanggil haji tamattu'. Boleh tuan-tuan? Apa makna haji qiran? Mengerjakan haji dan umrah serentak. Misalnya tuan-tuan, haji qiran ni dia nak pergi buat haji tamattu', orang perempuan. Ya. Dia nak pergi kerja haji tamattu', buat umrah, niat umrah daripada miqat, niat masuk ke Mekah nak mengerjakan ibadat umrah haji tamattu'. Tapi sampai di Mekah, seminggu lagi nak wukuf. Sampai di Mekah, keluar darah haid, datang bulan. Lalu tak boleh pergi tawaf. Tunggulah dia, tunggu. Akhirnya sampai tarikh nak pergi ke Arafah, wukuf di Arafah. Tuan-tuan, rukun yang kedua. Ketika tu orang dah nak berangkat dah, maka dia kena ubah niat daripada haji tamattu' menjadi haji qiran. Boleh faham? Daripada haji tamattu' ubah jadi haji qiran, niat di Mekah, di hotel. Saja aku niat mengerjakan haji dan umrah serentak sekali arung. Dan berihram kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Itu dipanggil haji apa? Haji qiran. Bagi orang perempuan yang ada masalah haid, dan juga bagi orang lelaki yang masuk hospital drip, masuk tak boleh lagi pi tawaf di Baitullah. Ketika tu dia niat haji tamattu', mengerjakan umrah dahulu di dalam bulan-bulan haji. Selepas tu barulah mengerjakan haji. Tu tamattu'. Bagi orang lelaki yang special ni, masuk hospital tak boleh pergi tawaf lagi, ketika tu tunggu sampailah tarikh nak pergi ke Arafah. Ketika tu dia kena ubah niat daripada haji tamattu' menjadi haji qiran. Boleh tuan-tuan? Boleh? Niatlah. Saja aku niat mengerjakan haji dan berihram haji dan umrah, itu qiran. Golongan yang kedua, haji qiran, dia bukan buat haji tamattu', dia niat daripada awal lagi, daripada miqat lagi, dia dah nak niat set dah. Ya, dia set dah nak buat haji qiran serentak, haji dan umrah serentak daripada miqat. Lalu dia niatlah, saja aku niat mengerjakan haji dan umrah dan berihram kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Ni haji qiran. Daripada awal miqat lagi dia set dah nak buat haji dia ada dua golongan tuan-tuan.
Satu golongan nak buat haji tamattu', tiba-tiba datang bulan ataupun lelaki yang sakit masuk hospital, tak boleh buat haji umrah. Ketika tu kena tukar niat jadi haji qiran. Boleh faham? Senang ya tuan-tuan ya. Itu teori. Tapi nak buat, Allahu Akbar tuan-tuan ya. Nak buat ni tuan-tuan, oi tuan-tuan. Ya, nak pergi Mekah. Qiran, tuan-tuan tengok. Niat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam pada bulan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Lalu umrah pula dikira selesai sebaik sahaja selesai menunaikan haji. Dah habis tawaf dan sa'i, tahallul, tuan-tuan habis, khalas. Ya, tuan-tuan kita akan belajar minggu depan. Kita akan masuk bab umrah, tuan-tuan. Ibadat umrah. Macam mana cara nak buat umrah dulu? Ada soalan sebelum saya nak berhenti? Ada soalan? Ya. Ya. Di miqat, ya. Ya. Ketika di miqat. Niat haji mesti di miqat, termasuk dalam wajib haji ataupun wajib umrah. Niat haji dan umrah mesti di miqat. Ya. Kalau dia nak masuk, memang dia rasa dia nak buat. Kalau dia datang dari mana yang nak buat haji jiran yang bukan niat? Bukan niat dari masuk ke jiran. Perempuan dia datang daripada mana? Daripada mana-mana. Kalau dia datang daripada Madinah, kan? Dia niat miqat dia di Bir Ali. Lalu masuk ke Mekah, dia niat dengan niat umrah dalam bulan haji. Bila dia masuk nak pergi tawaf, tiba-tiba datang haid. Dia kena tunggu bersih, suci barulah boleh pergi tawaf. Dia tunggu sampai hari wukuf. Tak lepas dia nak buat haji umrah, tak sempat. Ketika tu dia kena niat, tukar niat nak pergi ke Arafah, dia tu kena tukar niat daripada haji tamattu' menjadi haji qiran. Niat bersyarat, dia tak perlu niat bersyarat. Jadi makna dia masuk ni dengan buat ibadah. Bagi orang perempuan ni masalah banyak tuan-tuan. Ya, ni masalah banyak apa? Masalah haid, masalah ni kita akan belajar lagi tuan-tuan, haid. Ya. Di Mekah tak perlu balik ke miqat. Ya, dia kira bermiqat di Mekah, tuan-tuan. Ada soalan? Ya. Ya. Kalau boleh ikut sekali lah. Ikut sekali. Ya, kalau lah suami buat haji ifrad, isteri ikut sekali lah buat haji ifrad. Ya, tapi ada yang tak bertembung. Kadang-kadang suami nak buat haji tamattu', isteri nak buat haji ifrad. Masing-masing niat. Tak ada masalah. Tak ada masalah, tapi tak sama lah. Tapi kalau boleh bagi sama lah. Ya. Ya. Dia berada di dalam larangan ihram. Orang yang buat haji tamattu', orang perempuan datang haid, datang bulan, dia masih lagi berada dalam ihram, larangan ihram, jaga pantang larang. Masih lagi. Ya, apa lagi? Ya. Kuat. Dia buat tamattu', masuk ke Mekah, dia tawaf umrah
Tawaf kudum termasuk dalam tawaf umrah. Tawaf kudum termasuk dalam tawaf umrah. Dia masuk ke Mekah nak buat umrah. Umrah tu haji apa? Haji tamattu'. Dia masuk ke Mekah lalu nak mengerjakan ibadat tawaf tu, tawaf dia tawaf umrah. Apa hukum dia dengan haji tamattu'? Haji tamattu' termasuk dah dalam tawaf umrah. Sekali arung. Boleh? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Bagus, tak ada lagi. Baik, tuan-tuan. Kita slide macam mana ya? Ni. Nak masuk dengan ni. Sempat ke? Banyak ni. Habis dah. Untuk tamu depan. Nak masuk ni ke? Filem. Sikit entah ya. Urusan. Kita just show. Kompleks tabung haji atau stesen berlepas. Urusan check-in jemaah haji biasanya akan dilakukan di kompleks tabung haji atau stesen berlepas. Bagi jemaah yang tiba awal di kompleks tabung haji, iaitu melebihi 6 jam daripada waktu melapor diri, bolehlah memohon menginap di asrama jika ada kekosongan. Bagi jemaah yang tidak menginap di asrama, anda dikehendaki berada di kompleks tabung haji atau stesen berlepas sekurang-kurangnya 1 jam sebelum waktu melapor diri. Disediakan. Pengumuman akan dibuat kepada jemaah haji untuk mengambil beg cenderahati dan stiker perumahan Madinah atau Mekah mengikut destinasi perjalanan. Tunjukkan lencana nama kepada para petugas. Bakal haji akan diberikan stiker perumahan dan kemudian beratur untuk mengambil beg sandang. Bawa semua bagasi dan beratur di tempat urusan check-in apabila diumumkan oleh petugas di kompleks haji. Masukkan semua bagasi ke mesin pengimbas X-ray untuk diperiksa. Selepas pemeriksaan badan, ambil pasport dan kad menaiki pesawat atau boarding pass. Tunjukkan lencana nama anda kepada petugas tabung haji di kaunter. Petugas tabung haji kemudian akan menyerahkan pasport dan boarding pass kepada bakal haji. Pastikan nama dan gambar anda adalah betul. Kemudian bawa bagasi besar anda ke kaunter timbangan untuk ditimbang. Tunjukkan boarding pass dan simpan keratan tag bagasi sebagai rujukan. Keratan tag bagasi ini amat berguna untuk tuntutan barang-barang hilang. Bakal haji akan melalui mesin pemeriksaan sekali lagi dan menjalani pemeriksaan badan. Untuk menjamin keselamatan, semua penumpang daripada letupan berasaskan cecair mulai 31 Mac 2007
Jabatan Penerbangan Awam Malaysia telah mengambil langkah untuk menguatkuasakan larangan ke atas cecair, gel dan aerosol di dalam kabin pesawat. Jangan bawa barangan berikut di dalam beg bimbit atau beg sandang. Cecair lebih daripada 100 ml seperti shampoo, ubat gigi, makanan, air minuman dan sebagainya. Alat kosmetik berasaskan cecair yang melebihi 100 ml seperti lotion pelembap, minyak wangi, deodoran dan sebagainya. Benda tajam seperti pisau, pisau cukur, gunting, pemutar skru dan sebagainya. Makanan yang berbau seperti durian, tempoyak dan sebagainya. Ubat-ubat khas yang diperlukan dalam penerbangan seperti ubat untuk serangan jantung, simpan di dalam beg sandang. Bawa sekali surat pengesahan daripada doktor. Simpan baki ubat di dalam beg besar. Di samping larangan oleh pihak penerbangan, jemaah haji juga perlu berhati-hati supaya tidak membawa barangan yang dilarang oleh kerajaan Arab Saudi seperti risalah politik atau gambar propaganda, filem sinematografi atau video, barang-barang dagangan termasuk barang-barang kemas untuk perniagaan. Kamera boleh dibawa, tetapi jemaah haji tidak dibenarkan mengambil gambar di merata-rata tempat, terutama di dalam masjid sewaktu berada di Makkah dan Madinah. Kita suci dan selamat kembali semula, insyaAllah. Masuk ke Dewan Besar untuk taklimat, petugas tabung haji akan memberi taklimat mengenai penerbangan dan sebarang maklumat terbaru mengenai keadaan di Tanah Suci. Tulis nama dan lekatkan sekeping gambar di beg sandang masing-masing jika belum. Ini bagi mengelak daripada bertukar sesama jemaah. Bagi jemaah yang ingin membuat simpanan dan pengeluaran wang, biasanya pihak tabung haji turut membuka kaunter simpanan dan pengeluaran. Perkhidmatan menukar wang kepada Saudi Rial turut disediakan. Apabila tiba waktu berangkat, doa akan dibaca dan azan dilaungkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bangun dan keluar dari dewan dengan teratur dan tertib. Asyhadu anna Muhammad. Bakal haji akan dibawa ke lapangan terbang dengan menaiki bas yang disewa khas. Jangan berebut-rebut sewaktu menaiki bas. Naiklah dengan tenang dan teratur. Bakal haji hendaklah terus memakai pakaian ihram sekiranya memilih perjalanan terus ke Makkah. Di lapangan terbang dan dalam kapal terbang. Bakal-bakal haji biasanya akan dikumpulkan di balai berlepas sebelum memasuki ruang menunggu. Dengar pengumuman yang diberikan petugas. Beratur menuju ke bilik menunggu selepas diarahkan petugas. Serahkan pasport untuk dicop oleh pegawai imigresen. Ambil semula pasport yang sudah dicop dan simpan di dalam beg sandang.
sandang ini hendaklah sentiasa digalas bagi mengelakkan dari tercicir atau hilang. Ini diikat dengan rebin berwarna ungu. Duduk dan berehat di ruang menunggu sebelum dipanggil memasuki pesawat. Apabila dipanggil, bakal haji hendaklah memasuki pesawat mengikut warna boarding pass masing-masing. Sekali lagi diingatkan agar tuan-tuan dan puan-puan sentiasa memastikan bahawa barang keperluan anda berada di dalam simpanan anda. Duduk di tempat masing-masing mengikut nombor tempat duduk yang tertulis di boarding pass. Minta bantuan anak kapal sekiranya tidak pasti tempat duduk anda. Seluruh bahagian dalam kapal terbang adalah kawasan larangan merokok termasuk di dalam tandas. Jangan merokok sewaktu berada di dalam kapal terbang. Ikut arahan dalam penerbangan daripada anak kapal mengenai tata tertib dan panduan keselamatan dalam pesawat. Jika tidak tahu menggunakan tandas dalam pesawat, minta bantuan anak kapal. Jangan sama sekali menumpahkan air di lantai kapal terbang, terutama di dalam tandas. Bagi jemaah haji yang terus ke Makkah, anda hendaklah memakai pakaian ihram sebaik-baiknya sewaktu melapor diri lagi. Miqat bagi jemaah haji dari Malaysia yang terus masuk ke Makkah ialah di Kornul Manazil. Niat ihram haji atau umrah sama ada kira-kira 6 jam selepas pesawat berlepas, 1 jam sebelum pesawat dijangka mendarat di Jeddah, atau sebaik mendengar pengumuman mengenai miqat oleh anak kapal. Bagi jemaah haji yang terus masuk ke Madinah, anda tidak perlu memakai atau berniat ihram dalam penerbangan. Pihak penerbangan akan membuat pengumuman apabila tiba di miqat. Bakal haji bolehlah berniat dan bertalbiyah. Sekiranya sudah berniat haji atau umrah, bakal haji diingatkan jangan menggunakan sapu tangan yang mempunyai wangian yang diberikan oleh pihak penerbangan. Sekiranya terlibat waktu solat, sewaktu dalam penerbangan, tunaikan solat menghormati waktu dengan cara duduk di tempat duduk. Jangan sesekali tinggalkan solat. Pastikan bakal haji sentiasa memakai tali pinggang keselamatan sepanjang penerbangan. Laluan perjalanan ke kota Makkah. Bagi bakal haji dari Malaysia, terdapat 3 laluan perjalanan ke kota Makkah, iaitu Malaysia Madinah Makkah, Malaysia Jeddah Madinah Makkah, Malaysia Jeddah Makkah. Bagi bakal haji yang memasuki Makkah melalui Madinah, tempat miqat mereka ialah di Zulhulaifah atau Bi'run Ali. Sebaik sahaja pesawat mendarat, jemaah haji dinasihatkan supaya tidak bangun dari tempat duduk sebelum menerima arahan daripada anak kapal. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan pasport dan barangan yang dibawa dengan tangan tidak tertinggal. Jemaah haji akan dibawa ke Dewan Ketibaan dan ketika ini, jemaah haji lelaki dan wanita akan diasingkan. Beri perhatian kepada segala penerangan yang diberikan oleh petugas tabung haji. Sempurnakan solat fardu jika masih ada waktu atau qada jika sudah luput waktu. Beratur dengan tenang dan sabar sewaktu pemeriksaan imigresen. Serahkan pasport kepada pegawai imigresen bagi tujuan kemasukan maklumat peribadi ke dalam komputer. Setelah selesai, pasport akan dicop dan diserahkan kembali kepada jemaah haji.
Bagasi jemaah haji akan disusun oleh pekerja lapangan terbang mengikut warna boarding pass di kawasan pengumpulan bagasi. Bagi mengelakkan kesesakan di kawasan pengambilan bagasi, ambil barang masing-masing dan segera masukkan ke dalam mesin pengimbas X-ray tanpa menunggu suami, isteri atau keluarga. Pastikan segala ikatan atau kunci pada beg atau bungkusan telah dibuka bagi memudahkan pemeriksaan. Beri kerjasama kepada pegawai kastam bagi mempercepatkan urusan pemeriksaan. Pihak berkuasa Arab Saudi berhak merampas segala barangan larangan yang dibawa masuk ke Arab Saudi. Barangan yang telah siap diperiksa hendaklah dibawa keluar sendiri oleh jemaah haji untuk pemeriksaan akhir di pintu keluar. Sebaik keluar dari Dewan Pemeriksaan Kastam, bagasi besar hendaklah diserahkan kepada pekerja lapangan terbang untuk dibawa masuk ke dalam troli besar yang sedia menunggu di luar pagar. Beg besar akan dikendalikan oleh pekerja lapangan terbang, manakala beg kecil dan barangan berharga hendaklah dibawa sendiri. Jemaah haji diminta beratur dan menyerahkan pasport kepada petugas United Agent. Tiket bas akan dilekatkan dalam pasport dan diserahkan semula kepada jemaah haji. Selepas menerima semula pasport, jemaah haji hendaklah keluar melalui pintu yang ditetapkan di mana petugas United Agent menunggu untuk semakan akhir pasport haji. Jemaah haji hendaklah berkumpul di tempat yang ditentukan oleh petugas tabung haji sebelum dibawa berjalan kaki secara berkumpulan ke tempat rehat di kawasan terminal tersebut. Setiba di kawasan rehat jemaah haji Malaysia, serahkan pasport kepada petugas tabung haji untuk semakan. Pelbagai kemudahan disediakan untuk jemaah di kawasan rehat ini seperti tandas, restoran, bank, klinik tabung haji, telefon awam dan tempat solat berjamaah. Jemaah haji tidak digalakkan meninggalkan kawasan tempat rehat kecuali untuk ke tandas atau membeli makanan di restoran. Elakkan membawa beg sandang ke tandas kerana dikhawatiri bakal haji akan tertinggal beg di dalam tandas. Begitu juga dengan lencana nama. Pastikan lencana nama sentiasa ada dengan anda selepas pergi ke tandas atau mengambil wudu. Bagasi besar akan disusun oleh petugas tabung haji mengikut nombor bas. Sila lihat stiker bilik yang ditampal di belakang lencana atau beg sandang bagi mengetahui nombor bas anda. Pastikan bagasi anda diletak di lorong bas yang betul. Jika bagasi tidak dijumpai, sila buat aduan kepada petugas tabung haji. Pengumuman akan diberikan sebaik sahaja urusan menaiki bas dimulakan. Jemaah akan dipanggil menaiki bas berdasarkan nombor bas yang diperuntukkan. Pegang pasport masing-masing dan beratur mengikut barisan lelaki dan wanita. Jemaah haji akan dibawa ke bas oleh petugas United Agent. Serahkan pasport kepada petugas United Agent yang sedia menunggu di pintu bas. Bagasi besar akan dibawa oleh petugas United Agent dengan troli dan disusun di atas bas. Bas akan bergerak sebaik selesai urusan penyediaan dokumen perjalanan oleh pemandu bas atau wakil United Agent. Jarak di antara Jeddah dan Makkah ialah kira-kira 72 km. Perjalanan menaiki bas akan mengambil masa antara 2 hingga 3 jam, manakala perjalanan ke Madinah pula mengambil masa kira-kira 5 hingga 7 jam sejauh 424 km. Banyakkan bertalbiah sewaktu dalam perjalanan. Laporkan kepada tabung haji Makkah jika berlaku sesuatu musibah dalam perjalanan seperti kematian, sakit, kerosakan bas, kehilangan jemaah haji, kehilangan barang atau apa sahaja kesulitan.
Jadi cukup sekat tu dulu tuan-tuan, ya. Kita akan sambung ke video yang ke-6 ya, minggu depan. Tiap-tiap kali kuliah kita akan sampailah video ni habis dilihat tuan-tuan. Dan ini sebahagian daripada pengurusan haji, tabung haji tuan-tuan, dan apa perkara yang perlu kita buat semasa bila kita sampai satu tahap sampailah ke Mekah, ke Madinah tuan-tuan. Wallahu a'lam, insya-Allah akan kita sambung lagi video ni. Sekadar itu saja tuan-tuan, ya, kursus haji pada hari ini, dan kita sambung minggu depan. Dan kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.